Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kita dapat bertemu sekali lagi setelah lama kita tak berjumpa. Minggu lepas kita tak dapat membuat rakaman ini. Dan ala kulli hal, alhamdulillah hari ini kita dapat untuk berjumpa lah dalam alam maya ni untuk kita sama-sama berkongsi pandangan khususnya tentang apa yang kita boleh ambil pengajaran di setiap perkara yang berlaku di sekeliling kita. Hari ini merupakan hari Isnin, 16 Ogos. Kita dah masuk ke bulan Muharram. 10 Ogos yang lepas, 1 Muharram, dan kita juga menghampiri tarikh kemerdekaan kepada negara kita, iaitu pada 31 Ogos. Jadi tentunya banyak pengajaran yang kita boleh ambil dari sudut hijrah itu sendiri ataupun tahun baru kalender Islam ini, dan juga peristiwa kemerdekaan yang menuntut kepada kita menghayati peristiwa-peristiwa yang berlaku sebelum negara kita mencapai makna kemerdekaan yang sebenar. Jadi dua peristiwa ini banyak berkait rapat dengan keazaman. Peristiwa hijrah itu sendiri dipilih di zaman Sayyidina Umar. Kenapa dia ambil hijrah itu sebagai salah satu tarikh permulaan kepada kalender Islam itu disebabkan oleh peristiwa hijrah itu, peristiwa yang banyak membezakan di antara hak dan juga batil. Dan juga bulan Muharram itu dipilih kerana keazaman selepas berlalunya peristiwa Bai'ah Aqabah pada bulan Zulhijjah. Jadi permulaan bagi tahun baru Islam diletakkan sebagai bulan Muharram. Di samping itu juga kita boleh menghayati peristiwa kemerdekaan negara kita yang menuntut keazaman yang tinggi. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak berkongsi hari ini berkenaan dengan apa yang berlaku pada kami lah, berada di Terengganu ni, khususnya yang duduk di sekitar Kuala Nerus. 2 minggu lepas kita tak dapat bersiaran, itu pun antara sebabnya kerana apa yang berlaku lah di Terengganu ni, khususnya kepada kami yang berada di Kuala Nerus. Hampir 2 minggu kami tidak ada bekalan air bersih daripada pipe ataupun biasanya kita sebut tiada bekalan air bersih daripada kerajaan lah. Kalau dalam konteks di Terengganu ni, yang menguruskan air ini adalah dipanggil Syarikat Air Terengganu ataupun SATU. Jadi hampir 2 minggu sebenarnya kami di sini tidak mendapat bekalan air bersih dan terpaksa menghadapi situasi yang sukar lah. Disebut sebagai krisis selama hampir 2 minggu. Jadi banyak pengajaran yang kita boleh ambil yang boleh kita jadikan sebagai iktibar dalam apa yang berlaku ini. Satunya yang saya dapat daripada peristiwa ini, sebelum ni kita dapat lihat perkara ni berlaku di tempat lain, contohnya di negeri Selangor yang sering kali berlaku masalah air ni. Tapi kita tidak merasainya sendiri. Kalaupun ada gangguan ataupun masalah bekalan air ni, dia tidaklah sampai kepada lebih daripada 2 hari. Paling lama pun mungkin sehari lebih. Tapi kali ini 2 minggu. Yang mana paip besar yang ada di dasar sungai Terengganu ni pecah dan terpaksa mengambil masa yang lama untuk dibaiki. Jadi antara yang pertama yang saya nak sebutkan tentang bersyukur lah. Bagaimana sebenarnya kita mensyukuri nikmat Allah SWT.
Dan kebiasaannya manusia ini take thing for granted. Setiap benda yang berlaku dalam kehidupan dia tu, dia merasakan benda itu sangat uh, sangat mudah untuk dia ambil ringan. Sehinggalah Allah SWT tarik sebentar nikmat itu, barulah dia rasa sebenarnya apa yang dia lalui, yang simple, yang ada di sekeliling dia itu merupakan satu benda yang berharga sebenarnya. Dalam konteks saya ni ataupun dalam konteks kami di Terengganu, di Kuala Nerus ni, bekalan air bersih daripada bilik air. Jadi kita bermudah-mudahan atau bermewah-mewahan dengan air ni. Sebab bil air pun tak tinggi. Kan? Bil air pun paling tinggi pun setiap bulan RM15 yang kita guna bergalen-galen dengan ambil wuduknya, dengan mandi dan sebagainya. Jadi bila tak ada air, barulah kita rasa betapa mudahnya bila air tu kita tak perlu berusaha untuk dapatkan secara susah lah. Sebelum ni kita mungkin tengok di luar negara, kami sendiri Aman Palestin buat projek untuk bina telaga air ni di Syria, misalnya di Jarablus, Syria. Sebelum tu mereka terpaksa ambil daripada tempat yang jauh, daripada perigi-perigi yang jauh. Macam di Rohingya, saya pernah pergi. Kita tengok mereka juga sama, mempunyai masalah yang sama. Bekalan air ni, maksudnya mereka terpaksa berusaha lah pergi angkut air sampai ke kemah mereka. Barulah kita merasai kesukaran yang mereka rasai tu. Jadi satu rutin dalam 2 minggu yang lepas ni, yang menyebabkan akhirnya saya tak dapat nak buat rakaman ni antaranya. Sebab saya suka buat rakaman ni waktu subuh, selepas daripada waktu subuh. Waktu itulah dalam masa 2 minggu tu terpaksa ambil air. Kita dah terpaksa tak nak berebut di tangki air tu 2 kali sehari. Kita ambil lepas subuh dan juga lepas asar. Terpaksa bawa kenderaan untuk kita ambil dalam berkhidmat syukur yang Allah SWT beri. Jadi bila kita sebut tentang perkara tu, saya teringat kepada hadis Nabi SAW kan, yang mengingatkan kita tentang banyak perkara ni yang berlaku dalam kehidupan kita ni, kita kena rebut sebelum berlaku perkara yang lain. Hadis yang famous ni, yang biasa kita dengar tentang rebutlah 5 sebelum 5 kan. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin wa huwa ya'idhuhu اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناءك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. Rawahul Hakim. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah SAW kepada seorang lelaki dan baginda menasihatinya kan, tentang rebutlah 5 perkara sebelum tibanya yang 5. Iaitu apa? Yang pertama, masa muda kamu sebelum tiba masa tuamu, masa sihat kamu sebelum tiba masa sakitmu, masa kaya kamu sebelum tiba masa fakirmu, masa lapang kamu sebelum tiba masa sibukmu, masa hidup kamu sebelum tiba masa matimu. Jadi ini 5 nasihat yang sebenarnya sangat relevan kepada diri kita sepanjang masa lah. Khususnya bagi saya sendiri, bila menghadapi situasi-situasi sukar waktu 2 minggu tu tak ada air, barulah kita teringat kepada pesanan-pesanan yang seperti ini. Dalam banyak perkara sebenarnya kita bermewah-mewahan dengan kesenangan dengan masa yang kita ada ini, sedangkan kita lupa seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadisnya ini, masa muda kita akan sampai kepada masa tua. Jadi kita perlu rebut peluang yang kita ada ketika waktu muda ini untuk kita melakukan perkara-perkara yang mungkin kita tidak mampu untuk lakukan bila kita tua kelak. Begitu juga waktu kita sihat. Sekarang ni kita boleh melakukan banyak perkara. Kita akan hanya menghargai waktu sihat kita ini apabila kita terlantar sakit. Waktu tu kita baru menyesal kita tak dapat nak laksanakan banyak perkara yang sepatutnya kita boleh lakukan ketika kita sihat.
Begitu jugalah kita sering mengatakan kan, waktu kita tidaklah berapa kaya ni, kita kata kita nak tunggu sehingga kita kaya barulah kita nak menderma, kita nak berinfak. Sedangkan sebenarnya waktu kita sekarang ni mempunyai kewangan, walaupun mungkin tidaklah sampai tahap disebut sebagai kaya ni, kita tidak berbuat apa-apa sehinggalah tiba masanya yang mungkin kita diuji dengan Allah, oleh Allah SWT dengan kefakiran. Begitu jugalah waktu kita lapang, yang kita mempunyai masa banyak untuk kita melakukan perkara-perkara yang bermanfaat, kita buat perkara-perkara yang merugikan, yang lara, sebelum tiba masanya yang kita waktu itu mungkin sibuk dan tidak mampu untuk melaksanakan banyak perkara. Dan akhir sekali yang kita takuti, sehinggalah sampai saat akhir kita di dunia ini, kita tidak gunakan masa kehidupan kita ini sebaiknya, sehinggalah dijemput oleh Allah SWT dalam bentuk kematian. Jadi ini nasihat yang bagi saya sangat relevan kepada kita sepanjang masa, dan dia sangat benar-benar memberi pengajaran apabila kita berada dalam situasi-situasi yang sukar. Contohnya misalnya baru-baru ni lah, bila kami diuji dengan tiada air ni, barulah kita tahu berapa pentingnya ataupun berapa nikmatnya yang Allah Taala berikan kepada kita dari sudut kelapangan masa kan. Kita tak perlu bersusah payah nak pergi ambil air, angkut air ke sana ke sini. Dan dalam konteks yang luas lagi, banyak lagi lah yang kita boleh kaitkan dengan peristiwa itu ataupun peristiwa-peristiwa lain dalam kehidupan kita yang mengingatkan kita supaya kita menyediakan ataupun merebut masa-masa yang kita ada ini, semoga ianya digunakan dengan sebaiknya dalam setiap keadaan kehidupan kita ini, dan akhirnya kita bertemu dengan Allah SWT nanti dalam keadaan kita dapat melaksanakan kehidupan kita ini dengan semaksimal yang mungkin dari segi masa itu sendiri. Wallahu ta'ala alam. Begitulah sedikit perkongsian untuk minggu ini. Moga-moga ada manfaatnya buat kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.